السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين يا رب العالمين. Sambungan kitab Riyadhus Shalihin jilid yang pertama. Kita masih lagi dalam bab ikhlas. Kitab pada tuan-tuan kita sambung pada malam ini pada halaman muka surat 17. Halaman muka surat 17 hadis yang bernombor 11. Kita masih dalam bab ikhlas. Hadis yang berbunyi wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu rajul jama'atan tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajatan. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة ولا ينهزه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه. وهذا لفظ مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم ينهز ويفتح بالياء. Artinya diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nabi menyatakan sembahyang ataupun solat seseorang lelaki. Dalam hadis ini disebut lelaki, tuan-tuan. Jadi bukanlah tidak termasuk orang perempuan, tetapi dia adalah lebih khusus dan lebih diutamakan untuk dilaksanakan oleh orang lelaki berbanding daripada orang perempuan. Kerana orang lelaki ini adalah ketua. Orang lelaki ini adalah disebut ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Orang lelaki dia adalah pemimpin, ketua daripada orang perempuan. Biasanya kalau orang lelaki buat baik, orang perempuan isi dia akan buat baik. Jadi Nabi sebut dalam hadis ini berkenaan dengan sembahyang. Kita orang lelaki
Nabi kata orang lelaki yang sembahyang. Alhamdulillah kita yang hadir pada malam ini mudah-mudahan termasuk dalam hadis ini. Yang Nabi sebut solat ataupun sembahyang seseorang lelaki secara berjemaah di masjid. Sembahyang berjemaah di masjid. Berjemaah ini adalah lebih daripada seorang lah. Sembahyang berjemaah adalah solat yang dia ada imam dan dia ada makmum. Itu adalah solat berjemaah. Solat berjemaah. Orang lelaki dia sembahyang berjemaah di masjid. Di masjid. Melebihi sembahyangnya di pasar dan di rumahnya. Kelebihan orang lelaki sembahyang berjemaah di masjid adalah lebih pahalanya, lebih kelebihannya daripada dia bersembahyang sama ada di pasar ataupun tempat kerja dia, di pejabat dia, tempat cari rezeki lah. Pasar ni biasa tempat cari rezeki. Ataupun di rumahnya yang bukan masjid. Sembahyang berjemaah di masjid, kelebihannya adalah lebih gandaan pahala, lebih banyak pahala berbanding daripada sembahyang di tempat lain. Daripada sembahyang di tempat dengan lebih daripada 25 darajat ketinggian ataupun pahala. Jadi kelebihan sembahyang orang lelaki. Jadi sebab itu berdasarkan hadis ini orang lelaki dituntut supaya lebih utama, lebih baik, lebih wajib orang lelaki dia sembahyang di masjid secara berjemaah daripada sembahyang di rumah. Lelaki kena keluar ke masjid, kena solat berjemaah di masjid. Kerana Nabi sebut dalam hadis ni, pahala dia sembahyang berjemaah di masjid adalah lebih. Nabi kata lebih daripada 25 darajat ketinggian ataupun pahala. Lebih. Jadi lebih ini tak tahulah tuan-tuan. Kurang tu makna sekurang-kurangnya adalah yang itu. Dalam hadis lain Nabi sebut salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Solat berjemaah adalah lebih baik, lebih gandaan pahala dia berbanding daripada solat sendirian seorang-seorang, iaitu dengan Nabi sebut dalam hadis ni 27 gandaan pahala darajat. Dalam hadis 27 itu dalam hadis yang itu. Dalam hadis ini Nabi sebut lebih daripada 25 darajat pahala, gandaan pahala. Demikian itu adalah kerana kenapa orang lelaki yang sembahyang jemaah di masjid, dia keluar daripada rumah, dia mendapat pahala lebih daripada dia sembahyang di tempat lain yang bukan di masjid. Nabi sebut kerana sesungguhnya apabila seseorang daripada mereka itu berwuduk, ini sebab banyaknya pahala itu Allah Ta'ala bagi. Kerana bila dia nak pergi masjid, sebelum daripada keluar rumah, dia dah siap angkat wuduk. Dia dah siap dah berwuduk, lalu mengelokkan wuduknya kan, dengan pakaian yang menutup aurat. Tambah lagi kalau dia pakai serban, pakai sarung jubah, dan siap pula dengan rida, macam-macam lah. Pakai pula minyak atar wangi. Itu biasa orang lelaki. Orang lelaki yang soleh, yang beriman, begitulah kalau dia nak pergi masjid. Dia lengkap. Ada yang biasanya kalau pakai baju Melayu, kain sarung pelikat, songkok, kan? Biasanya memang lengkap. Itu menyebabkan bila keadaan dia itu adalah lengkap, keadaan dia bersedia, dan paling utama dia mengangkat wuduk di rumah. Berdasarkan hadis ini tuan-tuan, lebih utama kita ambil wuduk di rumah siap-siap daripada datang masjid ambil wuduk di masjid. Boleh ambil wuduk di masjid, tak ada masalah.
Tetapi kalau berdasar zaman Nabi dulu, maklumlah kan, di tanah Arab ni air memang agak kekurangan. Jadi nak pergi masjid tu dah siap dah berwuduk. Kemudian dia datang ke masjid dalam keadaan dia tidak melakukan. Lepas dia ambil wuduk, dia pun keluar rumah, pergi bergerak ke masjid. Nabi sebut dalam keadaan dia tidak mahukan apa-apa selain daripada solat ataupun sembahyang. Memang dia keluar rumah tu tak ada nak buat benda lain. Yang dia niat, yang dia buat lepas daripada dia keluar rumah hanyalah untuk nak pergi sembahyang, nak pergi masjid, kemudian nak mendirikan solat, terutamanya solat fardu lah kan. Lagi baik kalau subuh-subuh gelap-gelap dah keluar rumah nak pergi solat subuh berjemaah. Kita tuan-tuan sekarang ni kita telah 2 kali Jumaat bulan Rejab. Jumaat yang hari ni hari apa? Ahad. Jumaat lepas 2 Jumaat lah dalam bulan Rejab tahun ini. Jadi kita ada lagi 2 Jumaat dan lepas itu kita akan sampai pula masuk bulan Syaban. Selesai Syaban, tak lama lagi bulan Ramadan bakal menjelma. Jadi hadis ni memang cukup baik dan memang kita kena amalkan. Bukan kita yang tak datang masjid pun kena buat. Jadi sebab tu tuan-tuan, hadis ni bukan untuk yang datang masjid saja. Yang tak datang masjid, orang lelaki kena belajar hadis ni. Orang perempuan pun kena belajar. Tapi hadis ni memang untuk orang lelaki. Supaya kita benar-benar mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu dia dah siap-siap, dia pun keluar rumah. Masa keluar rumah tu memang dia nak pergi sembahyang. Bukanlah nak singgah sana, singgah sini, melencong situ, melencong sini, tak ada. Memang nak pergi masjid, nak mendirikan solat. Dan tidak ada yang mengeluarkannya dari rumahnya untuk ke masjid melainkan sembahyang. Jadi begitulah tuan-tuan. Yang ini kelebihan kita bila keluar rumah, yang paling baik adalah untuk pergi ke masjid. Ada orang keluar rumah nak pergi kerja, bagus. Ada keluar rumah nak pergi kedai, pergi pasar, pergi mana-mana lah. Tetapi yang paling baik adalah orang lelaki dia keluar rumah untuk pergi ke masjid. Yang dia keluar tu tak ada pergi tempat lain, hanyalah memang nak pergi masjid, nak sembahyang. Tuan-tuan, sekarang ni bulan Rejab, maka kita orang lelaki lah kena dah ada perancangan, kena dah ada peruntukan masa untuk kita iktikaf di masjid. Kan? Yang kita ni okey ni, alhamdulillah. Tapi sepatutnya siang pun dah kena ada peruntukan masa untuk iktikaf di masjid. Terutamanya solat-solat fardu. Ni dah bulan Rejab tuan-tuan. Ni dah bulan Rejab. Jangan tunggu nawaitu Ramadan baru kita nak pergi masjid. Jadi nanti kita kurang persediaan, kurang persiapan. Dia kurang padu lah orang kata sekarang. Dia kurang mantap nanti. Jadi sepatutnya kita dah ada dah persiapan itu, amali itu kan, kelaziman itu bermula daripada sekarang. Orang-orang soleh mereka akan melakukan amal ibadat, amal soleh kepada Allah Ta'ala menjelang sebelumnya. Ramadan adalah bermula daripada bulan Rajab. Dan ada hadis yang disebut Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Dan Nabi sebut bulan Rajab tu adalah bulan Allah Ta'ala, bulan Sya'ban tu adalah bulan Nabi SAW, dan bulan Ramadan itu adalah bulan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Ramadan ni tuan-tuan, memang sesiapa yang tidak bersedia untuk melakukan amal kebajikan rugi serugi-ruginya. Rugi tuan-tuan. Jadi jangan tunggu bulan Ramadan baru kita nak buat persiapan. Sekarang kita dah ada perancangan, dah ada peruntukan, dah ada apa-apa yang sepatutnya kita laksanakan, terutama dalam hadis ni. Jadi paling baik keluar rumah orang lelaki adalah untuk pergi masjid. Tak ada nak pergi buat benda lain, memang nak pergi masjid, nak solat. Inilah keluar rumah yang paling baik sekali.
maka dia tidaklah melangkah satu langkah, melainkan diangkat baginya dengan sebab langkah itu akan satu darajat ataupun pahala. Yang ini tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis ni pula, keluar rumah berjalan kaki. Yang ini tak masuk naik motor, naik kereta, naik lori, bas ke apa, ke Grab ke, tak masuk. Ini adalah dia pergi masjid, keluar rumah dengan berjalan kaki. Ini hadis ini kelebihan pergi masjid berjalan kaki. Kan kerajaan kita, Kementerian Kesihatan pun ada kempen 100 langkah. Ni menepati hadis Nabi. Hadis Nabi melebihi, mendahului Kementerian Kesihatan. Hadis Nabi tuan-tuan mendahului zaman, mendahului menteri-menteri siapa-siapa pun. Macam ada buat kita. Kalau tak ada kena buatlah. Naik motor separuh, jalan separuh. Macam boleh. Kalau tak boleh, kalau tanya macam mana pahala naik motor, naik kereta, Grab apa semua, wallahu a'lam, tak ada dalam hadis. Itu tunggulah kiamat nanti baru tahu pahala. Yang cerita ni hadis berjalan kaki. Satu langkah tuan-tuan, satu langkah maknanya dia dapat satu darajat pahala. Pahala ni bukan RM1 tuan-tuan. Alah satu je dia kata. Itu tak faham tu macam tu. Memandang rendah, dia ambil satu pahala tu adalah sedikit, remeh dan tidak apa nilai. Ini suatu yang silap. Kita di dunia memang kita tak pandang pahala tuan-tuan. Tetapi lepas kita mati, kita tinggalkan dunia, walaupun bukan kata satu pahala, separuh pahala pun amat penting bagi kita. Jadi, malam ni Nabi ajar kita nak dapat pahala selangkah. Selangkah tuan-tuan, keluar rumah, langkah. Maknanya kalau tuan-tuan kira tak, keluar rumah tu berapa langkah nak naik motor? Kalau nak pergi masjid, dia 5 langkah. 5 langkah nak naik motor, naik kereta, itu dah dapat 5 pahala tuan-tuan. Bukan sikit tu, banyak. Punyanya, kalau kita hari ni tuan-tuan, kita kerja, ada gaji, ada skema, ada grading, macam-macam lah. Manusia punya kira-kira, sebenarnya perkiraan di sisi Allah Ta'ala adalah lebih detail, lebih cermat, lebih terperinci dan lebih berkira-kira di sisi Allah Ta'ala tu tidak pernah berkurangan. Bahkan lebih daripada apa yang dikira di sisi manusia ataupun di atas dunia ini. Satu langkah, satu pahala, kata Nabi. Dan digugur daripadanya dengan sebab langkah itu akan satu dosa, sehingga dia memasuki masjid. Satu langkah, tuan-tuan faham tuan-tuan, satu langkah dia dapat satu pahala, buang satu dosa. Lagi satu langkah, dia dapat satu pahala, masa yang sama buang dosa. Hebat tak hebat? Tak hebat. Faham tuan-tuan? Dapat pahala, buang dosa. Ada tak majikan, bos dalam dunia ni, dia bagi gaji, dia tolak hutang? Gaji dapat, hutang pun tolak. Ada? Tak ada. Gaji dapat, kena bayar hutang. Ada faham? Gaji dapat, kena bayar hutang, habis gaji. Yang ini, gaji pun dapat, hutang pun habis tuan-tuan. Siapa boleh bagi? Allah Ta'ala boleh bagi. Orang lain tak boleh bagi. Kalau tak nak juga, tak cerdik, tak pandai, tak bijak. Kita kata tak pandai lah, tak cerdik, tak bijak. Kita kena pandai sekarang ni tuan-tuan. Ni bulan Rajab, bulan Syaban, Ramadan nak datang. Dan senang-senang dapat pahala, senang-senang buang dosa. Bila-bila yang ini tak masuk bulan Rajab ke Syaban ke, tak masuk. Bila-bila keluar rumah dia melangkah. Sebab itu kena ada. Yang kalau dekat-dekat sini, jalanlah kaki pergi masjid. Kalau rumah dekat keliling ni lah. Janganlah asyik naik motor, naik apa kan. Naik basikal pun bagus juga. Tapi kalau dekat-dekat, naik ni jalan kaki ni, ini kelebihan dia. Sampailah dia masuk dalam masjid. Langkah dia itu dapat pahala, buang dosa. Masa sama dapat pahala, masa sama dosa dia dibuang oleh Allah Subhanahu. Adakah orang jalan kaki ke masjid? Innalillah tuan-tuan. Kalau ada lah tuan-tuan, memang orang tu menempah syurga Allah Ta'ala. Dia orang sebut, dia jalan kaki pergi masjid, meninggal dunia, memang
Tak ada tempat lain dah tuan-tuan. Pergi masjid, bukan pergi disko, bukan pergi tempat judi, bukan pergi lap malam, bukan. Pergi masjid meninggal dunia, itu memang seolah-olahnya dia menuju ke syurga, rumah Allah Ta'ala. Ini disebut oleh Nabi. Nabi ajar kita. Tapi orang pandang rendah je lah pergi masjid ni. Alah, pergi masjid je dia kata. Kan? Kalau kita pergi balik rumah kita, kita pergi kerja, kita balik rumah kita, dapat pahala tak dapat pahala? Itu bezanya kita tuan-tuan yang pergi ke masjid, pergi sembahyang, pergi rumah Allah Ta'ala. Di sana Allah Ta'ala sebagai Tuhan menyediakan ganjaran, peruntukan, imbuhan yang terlalu banyak yang tak boleh diberi oleh mana-mana kerajaan, penguasa dan pemerintah. Kemudian Nabi sebut tuan-tuan, apabila dia masuk pula dalam masjid, dah langkah-langkah masuk sampai pula dalam masjid, dia dikira berada di dalam solat. Masuk je masjid, belum solat, dah dikira tu sebenarnya dia dalam sembahyang. Selama mana solat itu menghalangnya keluar daripada masjid. Selagi mana dia tunggu orang nak sembahyang berjemaah, selagi mana dia tidak keluar masjid, selagi mana dia masuk tadi, walaupun dia tak buat apa-apa, tetapi dia dah masuk dalam rumah Allah Ta'ala masjid, maka dia dikira berada di dalam solat. Kan ada orang masuk, dia duduk je. Kan? Ada orang masuk, dia diam sahaja. Tak boleh lah masuk berbual kosong, masuk buat benda sia-sia, tak boleh. Tapi dia masuk tu dalam masjid, dia tunggu untuk mendirikan solat berjemaah. Dia dikira dalam keadaan solat. Hebat tuan-tuan, hadis ini memang hebat kalau kita faham. Sebab itu kita kena laksanakan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Kemudian Nabi SAW menyatakan, maknanya kalau orang masuk masjid ni, pahala sembahyang itu sikit ke banyak? Banyak. Walaupun dia tak sembahyang, pahala sembahyang dia dapat. Kalau duduk masuk tempat lain, belum tentu dapat pahala sembahyang. Tapi masuk masjid, itu. Ada ulama membahaskan macam mana kalau masuk surau. Sebab masuk surau dia tak ada solat tahiyatul masjid, dia tidak ada niat iktikaf. Kan? Jadi tetapi surau ini lebih baiklah daripada rumah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi ganjaran. Namun ulama menekankan kelebihan hadis ini adalah masjid. Masjid ni, kita ni masjid tuan-tuan, rumah Allah Subhanahu. Kemudian Nabi menyatakan, para malaikat pula berdoa untuk seseorang kamu. Jadi bila dia masuk tadi masjid, dia dah dapat pahala, dia kira orang yang solat selagi mana dia tak keluar masjid. Dia tak masuk tandas ke, tak apa ke. Maka selama itulah dia kira berada dalam solat dan pahala dia berterusan. Dahlah sebegitu, malaikat pula tuan-tuan. Masjid ni memang ada malaikat lah. Para malaikat pula berdoa untuk seseorang kamu selama mana dia berada di tempat duduknya yang dia telah solat padanya. Daripada dia masuk tadi sampailah dia keluar, dia mendirikan solat jemaah selesai tadi, malaikat mendoakan orang yang masuk masjid tadi. Ada malaikat doakan. Saya, tuan-tuan kita semua ni, ada malaikat yang mendoakan. Apa malaikat yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk? Kan kita belajar beriman dengan malaikat. Jadi beriman malaikat ni rukun iman tuan-tuan. Malaikat ni adalah perkara gaib. Ada malaikat. Ada malaikat. Kalau kita masuk masjid pun malaikat ada. Kita tak datang masjid pun ada malaikat. Masalah kitanya. Malaikat tak ada masalah tuan-tuan. Malaikat tak pernah ponting, malaikat tak pernah malas, malaikat tak pernah culas. Malaikat tetap taat kepada Allah Ta'ala. Yang masalah kita. Kita ada masa datang masjid, ada masa tak datang masjid, ada masa rajin, ada masa malas, ada masa sibuk, macam-macam. Tapi malaikat, orang yang dia datang masjid, daripada mula sampailah selesai solat, dia keluar pada masjid, ada malaikat yang mendoakan. Apa doa malaikat kepada orang tersebut? Malaikat berdoa, ya Allah,
rahmatilah dia ya Allah. Apa makna rahmati? Berilah kebaikan kepada dia, berilah pahala kepada dia, berilah petunjuk kepada dia. Ya Allah, lagi doa malaikat, ampunilah dosa dia ya Allah. Ni yang masuk masjid ni. Walaupun dia yang datang masuk masjid tu doa pun tak reti tuan-tuan. Dia baca apa pun tidak. Tapi dia masuk nak semayang apa semua, malaikat dah ada doakan dia. Ya Allah, rahmatilah dia ni tuan-tuan. Hebatnya masjid tuan-tuan. Siapa tak rasa hebat, tak rasa masjid ni besar lagi, tak tahulah. Nah, kita kena faham betul-betul hadis ni. Malaikat doa, rahmatilah dia ya Allah. Ampunkanlah dosa dia ya Allah. Dia masuk rumah engkau ya Allah. Ni malaikat. Kalau kita doa, Allah Ta'ala terima tak tuan-tuan? Belum tentu. Boleh jadi Allah Ta'ala terima, boleh jadi Allah Ta'ala tak terima. Tapi kalau malaikat doa, Allah Ta'ala pasti terima. Sebab malaikat ni adalah makhluk yang taat kepada Allah Ta'ala. Malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Ni menunjukkan kelebihan yang cukup besar Allah Ta'ala bagi kepada orang yang mengimarahkan masjid, masuk iktikaf dalam masjid, ada malaikat yang doakan mereka. Ada malaikat doa, ampunilah dosa dia ya Allah. Ya Allah, terimalah taubatnya. Dahlah malaikat doa, ampunilah dosa dia. Malaikat doa lagi, ya Allah, terimalah taubatnya sekiranya dia bertaubat. Apa lagi nak tuan-tuan, dosa pun malaikat dah doakan. Dia pula orang yang rajin bertaubat. Malaikat doa, terimalah taubat dia ya Allah. Apa lagi yang tinggal tuan-tuan? Selesai. Kan? Selagi mana dia tidak menyakiti orang lain di situ, selagi mana dia tidak berhadas di situ, sampai bila malaikat mendoakan dia tuan-tuan, selagi mana dia tak buat kesalahan, dia tak buat dosa, tak buat jahat. Kan, dia duduk dalam masjid, dia tak mengata orang, dia tak ambil hak orang lain, makna dari segi kejahatan, dari segi perkataan ataupun perbuatan ataupun di dalam hati. Ni kena jaga kita dalam masjid rumah Allah. Kalau kita ada mengata orang duduk masjid menyimbang, ada ni tuan-tuan, kaki sembang, kalah orang perempuan bawah. Dia duduk masjid, orang lelaki menyimbang. Berhenti-berhentilah tuan-tuan. Nak bersembang keluar. Bukan halau ni. Kita bagi ruang kan. Dalam masjid ni kita doa, mengaji, sembahyang, zikir, istighfar. Ni dalam masjid. Benda dunia kalau nak bercakap, sebab itu biasa masjid dia ada apa tu, palang handset kan. Sebab handset ni adalah yang memang ada mengaji, ada selawat, tapi biasanya handset ni sekejap dia mengajinya kan. Dia tekan tu sekejap dia mengaji. Sekarang tukar dah gambar lain, tu masalah, warna pun tu ada berjam dekat situ. Ni dalam masjid handset, no handset. Macam tu. Jadi tinggal kan. Cadang masjid siapkan bakul peti, tinggal handset kat situ. Dalam masjid kita bawa Quran, kita bawa buku doa, kita bawa tasbih, kita bawa apa-apa yang kita nak baca, nak wirid, kita nak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi mana dia tak menyakiti orang kan, sama ada di segi percakapan ataupun perbuatan. Akhirlah tuan-tuan, sebab tu tolong jaga adab-adab di dalam masjid. Ni biasanya tak ada masalah lah kan. Mudah-mudahan kita kena jaga adab dalam masjid. Selagi dia tak buat benda dosa, tak menyakiti, dia jaga adab dalam masjid, kemudian dia tidak berhadas, mana dia dalam keadaan berwuduk, selagi itulah malaikat akan mendoakan dia. Kemudian tuan-tuan, huraian hadis ini iaitu kalau kita tengok di dalam hadis ini dia ada perkataan bid'an. Dalam hadis ini yang disebut bid'an iaitu bilangan antara 3 hingga 10. Jadi pahala solat berjemaah ni di masjid antara 23 paling kurang hingga 30. Paling banyak tu sampai 30 pahala solat berjemaah di masjid. Berdasarkan kepada bacaan dia,
persiapan dia, kelengkapan dia lah. Sebab itu tolong kita datang ke masjid ni dalam keadaan yang serba lengkap, paling baik. Macam tuan-tuan pergi kerja lah besok pagi Isnin kan, masuk pejabat, kasut siap kiwi, baju siap setrika, tali leher kalau masuk pejabat, kot lagi pakai, macam-macam lah. Kereta lagi siap cuci, car wash semua, macam-macam lah. Tiba-tiba datang masjid kan, mau tukar cai pun, jangan macam tu. Koman lah. Masuk masjid, hebat ke main. Pergi pejabat, pergi kerja, tiba-tiba datang masjid. Jadi kita datang masjid ni macam tu lebih baik, lebih hebat daripada kita pergi kerja, kita pergi cari rezeki. Kerana kita datang rumah Allah Ta'ala, datang masjid ni adalah untuk kita cari syurga Allah Ta'ala. Kita cari keuntungan untuk kita sendiri, tuan-tuan, untuk orang lain. Kalau kita pergi kerja cari rezeki tu nak tanggung anak isteri, tu kita nak bagi makan orang lain. Ni kita pergi rumah Allah Ta'ala, ni bukan orang lain dapat, kita sendiri dapat. Jangan kita persia-siakan, jangan kita ambil remeh lebih kurang bila datang rumah Allah masjid. Yalah tuan-tuan, ramai orang hari ini dia memandang bila keluar rumah ada gaji, ada jawatan, ada pangkat habuan, memang dia punya penampilan, dia punya persiapan tip-top, meletup, macam-macam lah. Tapi bila datang rumah Allah, bila cari pahala, bila amal ibadat, berlebih kurang. Tidak ada persiapan, tidak ada kesungguhan. Ini suatu yang salah. Ini suatu yang kurang faham. Salah faham sebegitu. Sepatutnya memang kita kena bersedia lengkap bila kita cari rezeki keluar rumah, tetapi begitu lebih baiklah kita pergi ke rumah Allah Ta'ala, kita cari pahala untuk kita bawa bekalan menghadap Allah Subhanahu. Jadi ini dia katakan pahala yang sekurang-kurangnya 23 hingga 30 pahala solat berjemaah. Solat seorang diri hanya satu pahala. Solat seorang diri hanya satu. Kemudian Nabi ada sebut ahsanal wudu. Dia telah mengelokkan wudu, yakni menyempurnakan wudu serta melakukan sunat-sunat dan adab-adabnya. Begitu juga ambil wudu, dia ada sunat-sunat wudu, ada adab-adab wudu. Sempurnakanlah dengan sebaik-baiknya. Jadi tuan-tuan, hadis ini menekankan kita dalam menyempurnakan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Jadi sebelum sempurnakan solat, maka kita sempurnakan wudu. Sempurnakan menutup aurat, sempurnakan tubuh badan, pakaian kita, doa kita, apa semua, termasuklah sempurnakan wudu. Ini semua dikira pahala, ganjaran yang berlipat kali ganda di sisi Allah Subhanahu. Kemudian Nabi ada sebut khutwah, satu langkah. Perkataan ini baca dengan baris depan pada huruf kha dengan arti satu langkah, iaitu jarak antara dua tapak kaki. Kita langkah tuan-tuan, selangkah ni kita satu tapak kaki kita, satu lagi ke depan, itu selangkah. Selangkah. Mana lebih baik, langkah kecil ke langkah besar? Terpulanglah. Lagi banyak langkah, lagi banyak pahala. Lagi banyak langkah, lagi banyak pahala, lagi banyak dosa dihapuskan oleh Allah Subhanahu. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat tinggal jauh daripada Masjid Nabawi. Ni nanti kita jumpa dalam kitab ni juga. Jadi lama dah, memang dia datang solat berjemaah jalan kaki tuan-tuan. Berlama dah, bertahun dah jalan kaki. Setiap solat fardu dia akan sampai dalam keadaan berjalan kaki jauh. Oleh kerana dah lama sangat dia jumpa dengan Nabi, dia minta izin Rasulullah. Dia kata, dia ceritalah, saya ni tinggal jauh, masalah apa semua, jadi dah uzur apa semua, nak datang jauh. Jadi minta izin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dia pindah, sebab dekat masjid Nabi itu ada orang-orang yang duduk iktikaf kan. Ada ahlus suffah yang memang duduk di masjid. Jadi sahabat ni minta izin dengan Nabi untuk dia pun boleh pindah daripada tempat rumah dia jauh, nak pindah duduk dekat-dekat masjid Nabi, senang nak sembahyang jemaah.
Nabi kata apa? Kamu teruskan duduk di sana. Ular ada. Tak payah pindah, tak payah ambil dekat. Duduk jauh lagi bagus. Kerana lagi jauh dia berjalan, lagi banyak langkah, pahala dia lagi banyak. Kalau kita hari ni ada minta izin, imam, nak pindah dekat masjid ada. Hari ni memang dia tak nak duduk dekat masjid, memang nak duduk jauh. Lagi jauh lagi tak datang. Kadang-kadang dekat pun tak datang, tuan-tuan. Duduk dekat, asyik dengar azan je apa, pindah jauh. Jangan, tuan-tuan. Sepatutnya jauh pun kita kena datang masjid, dekat pun lagi kena datang masjid. Tolong jangan kita menjauhkan diri daripada masjid rumah Allah Ta'ala. Tapi di situ disebut kelebihan orang yang tinggal jauh. Orang yang tinggal jauh, maka pahala dia lebih banyak, ganjaran dia lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manakala khutwah, perbuatan sekali melangkah dengan baris atas pula ialah masdar marrah daripada al-khutwi, artinya perbuatan melangkah. Nabi ada sebut dalam hadis darajah, iaitu satu darajat, iaitu martabat dan kedudukan di hari akhirat kelak. Boleh jadi darajat itu berbentuk zahir dan boleh jadi juga berbentuk maknawi dengan maksud ketinggian martabat. Jadi saya sebut tadi pahala. Ada ulama menyatakan khutwah ini adalah darajah, ini adalah pangkat darajat. Sama ada yang nampak ataupun yang tak nampak. Boleh kita kata darajah ni adalah pahala lah, tuan-tuan. Macam mana pahala ganjaran Allah Ta'ala bagi, itu terserahlah kepada Allah Ta'ala. Dia tidaklah sama dengan darajat, pangkat, ketinggian di atas dunia. Jangan kita ingat kalau atas dunia ni ada pengurusi, ada siusa, ada pangkat atas bawah. Dia tidak sebegitulah. Nanti Allah Ta'ala bagi kedudukan di hari akhir. Kemudian disebut di situ khati'ah, kesalahan, yakni dosa. Dosa ni adalah balasan api neraka Allah Ta'ala. Fi salah, dalam salat, yakni pahala salat. Seterusnya ada disebut dalam hadis malaikat. Para malaikat iaitu sejenis makhluk berjisim yang dicipta oleh Allah Ta'ala daripada cahaya. Malaikat mampu berupa dengan pelbagai rupa bentuk dengan izin Allah Ta'ala. Boleh jadi juga maksud para malaikat dalam hadis ini adalah para malaikat hafazah. Ini malaikat. Antara rukun iman, beriman kepada para malaikat. Malaikat ni adalah makhluk yang diciptakan daripada cahaya dan dia taat kepada Allah Ta'ala. Jadi malaikat ni boleh menyerupai, jika diizinkan oleh Allah Ta'ala, apa-apa bentuklah yang baik. Kerana malaikat ni makhluk yang taat kepada Allah. Ada ulama mengatakan malaikat dalam hadis ini adalah malaikat hafazah, yang menjaga, yang memberi, mencatat amalan orang-orang yang melakukan ibadah, terutamanya pergi ke masjid, mendirikan solat berjemaah. Kemudian di sana ada disebut malam yahdits fihi, selagi mana dia tidak berhadas di situ, yakni di dalam masjid. Selagi mana duduk iktikaf, duduk dalam masjid, dia berwudu, tidak berhadas, maka dia didoakan oleh para malaikat. Pahala pun dapat, dosa pun dihapuskan, doa malaikat pun dapat, tuan-tuan. Mana kita dapat pergi rumah orang ke, pergi pejabat ke, kita dapat sebegini banyak kelebihan yang diberikan. Dan kalau kita pergi rumah orang kaya, tuan-tuan, boleh jadi dia bagi makan, boleh jadi dia bagi duit, boleh jadi, tapi itu semua dia punya, tuan-tuan. Kan kalau dia bagi makan, kita makan, balik sekarang kita lapar dah balik, tuan-tuan. Dia bagi duit, boleh jadi tak adalah banyak sangat pun dia bagi. Lepas-lepas duit minyak pun susah nak bagi, tuan-tuan. Kaya macam mana pun, baby bagi makan je. Apa lagi? Rumah pun, rumah elok-elok tu rumah dia, tuan-tuan. Kita tak boleh bawa. Tapi yang ini Allah Ta'ala boleh bagi masuk dalam masjid pahala doa malaikat yang kekal sampailah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu. Pengajaran hadis yang pertama, mengerjakan sembahyang di pasar ataupun tempat mencari rezeki yang bukan masjid,
adalah diharuskan pada syarak. Islam membenarkan. Nak semayang mana-mana pun boleh. Semayang kat pejabat. Kalau dia kerja dekat pasar, boleh semayang di pasar. Dia kerja di mana? Sebagai nelayan, semayang tepi laut, sembahyang atas bot, boleh saja, tak ada masalah. Janji semayang, jangan tak semayang. Jangan tempat yang najis, tempat yang kotor, maka itu tidak dibenarkan. Selagi tempat suci bersih, maka boleh mendirikan solat. Sekalipun ia makruh kerana hati akan terganggu. Jadi sembahyang di tempat kerja, terutama sembahyang di pasar, walaupun dibenarkan, tetapi makruh lah. Sebab pasar ni tempat orang berurusan, orang ramai, orang yang hiruk pikuk, kan? Jadi kalau kita solat di situ akan terganggu. Kalau kita kurang khusyuk, tidak ada suasana bi'ah solehah, itu tak ada. Maka tidak digalakkan solat di pasar. Kan? Jadi solat adalah paling baik dan kekhusyukan dalam solat tersebut akan hilang. Kalau hiruk pikuk, bising, macam-macam hal, maka biasanya solat di tempat itu tidak akan khusyuk. Hilang kekhusyukan dalam solat. Itu yang pertama. Yang kedua, solat berjemaah di masjid. Solat berjemaah di masjid adalah lebih afdal daripada solat seorang diri. Berapa banyak? Sama ada sebanyak 25, 26 ataupun 27 darajat, sebagaimana disebut dengan jelas dalam sesetengah riwayat. Macam hadis saya bacakan tadi. Ini kelebihan solat berjemaah. Solat berjemaah di masjid. Gandaan pahala solat berjemaah tidaklah khusus dengan di masjid sahaja. Bahkan ia merangkumi segala solat berjemaah, sama ada di masjid ataupun di surau, solat jemaah di rumah, solat berjemaah di pasar, di kebun dan lain-lain, sebagaimana yang difahami daripada lafaz hadis ini yang bersifat mutlak dan tidak muqayyad. Namun demikian tidak syak lagi bahawa solat berjemaah di masjid adalah lebih besar pahalanya daripada yang dikerjakan di tempat-tempat lain. Adakah ia wajib atau sunat untuk orang lelaki yang baligh dan merdeka? Solat di masjid adalah yang paling baik berbanding solat berjemaah di tempat lain. Walaupun pahala banyak, tuan-tuan, tapi tak dinafikan, memang lebih utama, lebih baik solat berjemaah di masjid. Cuma soalannya, untuk orang lelaki, dia sembahyang berjemaah ni yang dah akil balik, sembahyang jemaah di masjid ni wajib ke sunat? Kan? Dalam persoalan ini terdapat khilaf yang terkenal antara para alim ulama. Allahu a'lam. Ada ulama kata wajib orang lelaki dia kena sembahyang berjemaah. Sebab sembahyang fardu itu wajib, maka sembahyang berjemaah di masjid pun wajib. Sebab dia kata alang-alang sembahyang. Kita sembahyang subuh wajib, zuhur, asar, maghrib, isyak wajib. Sembahyang jemaah sekali. Macam mana pula boleh sembahyang fardu wajib, tiba-tiba tidak diwajibkan sembahyang berjemaah? Salah, rugi. Sebahagian ulama berpendapat. Jadi sebagai ulama menyatakan sembahyang fardu wajib, sembahyang berjemaah di masjid pun wajib. Ada ulama berpendapat sembahyang jemaah itu sunat, sembahyang fardu itu sebab itu yang jelas dalam fiqh dia ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ada fardu ain, ada fardu. Solat fardu itu memang fardu ain. Tapi solat berjemaah dia adalah fardu kifayah. Kan? Fardu kifayah. Jangan main tuan-tuan. Fardu tetap fardu. Walaupun satu fardu ain, satu fardu kifayah. Kan? Jadi dah semayang. Saya dah semayang kat mana? Semayang kat rumah. Selesai fardu ain. Tetapi di masjid, tiba-tiba Pak Imam seorang je. Orang lain semua kerja apa semua. Tidak didirikan solat jemaah di masjid. Semua semayang kat rumah, semayang tempat kerja, sampaikan dalam masjid rumah Allah Ta'ala pun solat fardu tidak didirikan solat fardu. Ni saya mungkin kena sebut tuan-tuan. Ada sebahagian masjid lah. Saya sebut sebahagian masjid yang dikunci masjid dia tuan-tuan. Dia kunci masjid dia. Maaflah tak kira lah mana-mana ni. Bila dia kunci, yang pegang kunci itu pegawai syarak ke imam ke apa, tak hadir, tak semat, tak datang solat. Menyebabkan orang yang datang tu tak boleh masuk.
azan pun tak berkumandang, Imam Bilal pun tak ada. Jadi yang datang ni pula ialah bukannya semua orang alim. Dia kata saya bukan imam, saya bukan Bilal, saya tak boleh apa. Jadi yang datang tu pula bila tengok Pak Imam pegawai syarak tidak hadir, dia solat sendiri-sendiri tuan-tuan. Solat sendiri-sendiri, ya, lepas tu siap sembahyang, balik. Bermakna waktu zuhur ataupun waktu asar itu biasanya waktu siang lah tuan-tuan ni. Yang orang sibuk kerja ni, jaga-jaga ni saya sebut pegawai syarak. Biasa subuh, maghrib, isyak ni alhamdulillah tuan-tuan. Yang waktu zuhur, asar ni. Biasanya zuhur lah yang berlaku begini. Jadi yang datang ni dia tengok Pak Imam, Pak Bilal tak ada, dia pun mungkin ada hal, dia sembahyang seorang-seorang. Di masjid itu, di qaryah itu tidak ada didirikan solat fardu berjemaah. Bila tidak didirikan solat fardu berjemaah, maka tidak dilaksanakan fardu kifayah di masjid itu, maka satu qaryah kampung berdosa tuan-tuan. Jangan main-main fardu kifayah. Fardu ain selesai. Jangan ingat kita selesai sembahyang saya tak berdosa, tapi kita meninggalkan fardu kifayah berdosa. Nah, jadi fardu ini pahala dosa ni bukan satu, bukan dua, banyak tuan-tuan. Jangan kita, sebab itu jangan kita bermain-main dengan hukum. Jangan kita meremeh-remehkan tuntutan ibadah dalam Islam. Jadi orang lelaki janganlah. Dia perempuan pula pakai telekung datang haji jemaah. Lelaki haram lelaki tak datang. Oh ilaha illallah. Sibuk ke, malas ke, apa ke. Ada yang uzur pula kat rumah. Kenapa tak datang? Uzur. La ilaha illallah, lelaki pula uzur. Orang perempuan elok datang, elok ke masjid, elok pakai telekung. Lelaki uzur. Uzur apa? Jangan menguzurkan diri kita sebelum kita diuzurkan oleh Allah Ta'ala. Jangan. Allah Ta'ala bagi sihat, Allah Ta'ala bagi afiat. Datang rumah Allah Ta'ala, datang sembahyang. Nanti kalau Allah Ta'ala uzurkan kita, tak boleh bergerak, masa itulah baru nak datang masjid. Orang kata tolak kursi roda lah, mengirit-ngirit, merangkak-rangkak. Tak guna lagi dah. Masa sihat tak nak datang. Masa cergas, masa mana? Bukan muka, bayang pun tak nampak. Jangan kita jauhkan diri kita daripada rumah Allah Ta'ala. Mari kita ramai-ramai, mari kita berjemaah, kita imarahkan rumah Allah. Kalau ramai orang di Maidin, pasar raya, sebegitulah sepatutnya ramai lagi manusia di rumah Allah Ta'ala. Ya tuan-tuan, jadi ini benda yang kita kena sebut. Tolong jadi pegawai syarak pastikan kena ada solat berjemaah 5 waktu itu didirikan. Jangan ada. Kan? Kalau tidak nanti meninggalkan fardu kifayah semua berdosa. Semua berdosa. Sebab tu fardu kifayah ni bila ada sebahagian dah dirikan solat berjemaah, semua tidak berdosa. Tapi yang mendirikan fardu kifayah tu dia dapat lebih pahala lah. Yang tak solat jemaah tu dia tak dapatlah pahala. Tapi di segi dosa semua tidak berdosa. Sebab telah didirikan solat berjemaah, selesai fardu kifayah. Orang kita ni dia ambil kira fardu ain. Dia mengambil ringan, meninggalkan fardu kifayah. Silap. Salah besar. Tak cerdik. Tak betul. Kemudian disebut yang ketiga. Keikhlasan seorang itu diambil kira dalam memperoleh ganjaran. Macam mana boleh dapat paling banyak pahala? Lebih pahala orang lain, itu bergantung kepada keikhlasan. Kita ikhlas dengan Allah Ta'ala ni, lebih banyak ikhlas, lebih banyak pahala. Kurang ikhlas, kuranglah pahala. Ikhlas di mana? Dalam hati. Itu kita. Termasuk amalan, pakaian, adab kita, doa semua, itu dikira termasuk dalam ikhlas. Allah Ta'ala nilai, terserahlah kepada Allah untuk memberi ganjaran. Yang keempat, sesungguhnya solat adalah lebih afdal daripada amalan-amalan yang lain kerana kelebihan yang disebutkan dalam hadis ini mengenai doa para malaikat kepada orang yang mengerjakan solat. Jadi berdasarkan hadis ini, sehinggakan malaikat mendoakan orang yang datang masjid, yang mendirikan solat berjemaah. Maka ulama menyatakan lebih ibadat solat berbanding dengan ibadat-ibadat lain. Mungkin esok ada yang puasa sunat Isnin, puasa sunat Rajab, bagus, tetapi tidak dapat menandingi kelebihan solat.
Malam ni tuan-tuan kita boleh, sebab nanti bulan Ramadan dah kena semayang tarawih. Kan? Dah semayang tarawih nanti memang isyak tu sampai pukul 9, 10 lah di masjid. Takkan semayang tarawih 2 rakaat je. Apa semayang tarawih 2 rakaat? Sakit perut, semak macam-macam. Kenapa ayam golek? Dia dah tergolek dah tuan-tuan. Macam tu. Tak boleh, Ramadan tak boleh. Orang yang akan iktikaf di masjid, yang selesai tarawih, bermaknanya berbuka dia hanya makan sedikit sahaja. Kalau yang golek itu rasa je lah. Jangan habiskan. Balik kerang, selesai. Takut-takut balik kerang, dah habis dia kata. Sebelum balik, dia kata baik, hantam dulu. Jadi bila berbuka ayam golek, dia pun dah tergolek. Kambing golek, lembu golek, semua-semua ada golek sekarang ni. Jadi jangan kita tergolek, tarawih kita pun tergolek tuan-tuan. Memang kita takkan dapat. Nak ayam golek, nak tarawih, nak pahala, nak syurga. Dunia ni tak boleh sebegitu. Kenalah kita korbankan. Kenalah tinggalkan. Boleh balik tarawih tinggal sikit je ayam golek apa. Sikit itulah yang paling berkat. Kalau ada tulang-tulang tu yang berkat. Makanlah tulang tu. Dah. Yang lain-lain tu orang lain dah makan. Bukan rezeki kita. Janganlah cari kalau dah tak ada rezeki tu. Kalau nak juga pergilah cari tempat lain. Tapi yang ada tu masalah kita tuan-tuan. Kita nak banyak, kita tak boleh. Dunia ni kita kena korbankan. Nanti akhirat itu lebih baik lagi daripada ayam golek di dunia ni. Lebih baik lagi. Maka kita tolong sedia. Tersebut hadis ni, maka Nabi tekankan untuk kita beramal ibadat. Amal ibadat ni tuan-tuan, kita kena tinggalkan nafsu syahwat, kena tinggalkan dunia, kena tinggalkan macam-macam. Untuk kita dapatkan kelazatan, nikmat beribadah, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Kemudian yang keempat disebutkan itu berkenaan dengan solat. Jadi banyak-banyakkanlah solat. Sekurang-kurangnya solat tarawih berapa rakaat? 8 rakaat. Campur witir 3. Ada solat 8 rakaat ditinggalkan je Pak Imam. Mula-mula malam pertama penuh. Tempat saya lah tuan-tuan. Kita pergi mana kan? Penuh malam pertama. Seminggu alhamdulillah. Masuk minggu kedua tuan-tuan dah tinggal separuh. Minggu ketiga tu memang 3 saf tu standard lah. Minggu terakhir tu memang 1 saf je lah. Ataupun minggu terakhir tu tinggal 3 orang je. Ini buat malu company lah tuan-tuan kalau macam itu. Kita sepatutnya tahun ni ingat sembahyang sunat tarawih ke jemaah ini orang lelaki. Kita panggil orang lelaki tolong sedia untuk Ramadan. Kita azam, kita niat awal Ramadan hingga akhir kita istiqamah kat masjid ni. Sembahyang fardunya, sembahyang tarawihnya, apanya. Imam tak ada, kita ada. Imam ada pun kita ada. Ini imam ada pun dia tak ada, imam tak ada lagi lah dia tak ada ni. Macam tu. Ini kena azam ni, kita kena sebut ni awal-awal. Sebab esok Ramadan baru nak sebut tak jadilah. Ini kita kena, sebab ni sama-sama tuan-tuan. Dialah dia duduk dekat masjid. Dialah dia imam. Tak boleh macam gitu. Untuk kita mengimarahkan, menghormati bulan Ramadan, sama-sama kita memenuhkan masjid. Nanti dengan 10 malam terakhir Lailatul Qadar lagi tuan-tuan. Jangan kita persia-siakan. Jadi budaya kita kena bersedia untuk kita memakmurkan, mengimarahkan rumah Allah Ta'ala, terutamanya nanti di bulan. Kalau boleh masjid jangan kunci. Bulan Ramadan buka bagi orang iktikaf, bagi orang masuk. Kemudian disebut yang kelima, di antara tugas-tugas para malaikat adalah berdoa untuk orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Yang bermaksud para malaikat yang memikul arash. Ada malaikat kerja dia pikul arash. Arash ni apa tuan-tuan? Makhluk Allah Ta'ala yang paling besar. Al-Arshul Azim. Arash ni makhluk Allah Ta'ala besar mana?
Wallahu a'lam. Kalau tuan-tuan buka Google boleh tengok, pergi buka balik ni. Tak tahu, paling besar. Siapa yang pikul? Malaikat. Maknanya hebat malaikat. Ada tu tugas malaikat memikul ni Allah Ta'ala sebut. Dan para malaikat yang berada di sekelilingnya. Bukan seorang pikul arash ni. Ramai. Di sekeliling arash itu ada malaikat. Makhluk lain tak boleh pikul arash. Tak boleh nak tanggung sentiasa bertasbih sambil memuji Allah Ta'ala Tuhan mereka. Malaikat yang pikul arash, makna arash ni adalah kerajaan Allah Ta'ala. Ada yang mengatakan singgah sangat Allah Ta'ala. Itu yang menanggung memikulnya adalah para malaikat. Sambil dia melaksanakan tugas, malaikat tidak berhenti bertasbih, memuji, berzikir kepada Allah. Sebab tu kita ni jadikan amalan. Nanti balik rumah, naik kereta ke motor, zikir, tasbih, puji Allah Ta'ala. Jangan berhenti kita daripada berzikir kepada Allah Subhanahu, serta beriman kepada Allah Ta'ala dan memohon ampun bagi orang-orang yang beriman. Malaikat bukan sahaja berzikir, malaikat beriman kepada Allah Ta'ala dan meminta ampun, mendoakan untuk orang beriman supaya diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebut dalam surah Ghafir ayat yang ke-7. Kemudian yang ke-6 tuan-tuan, doa para malaikat. Bagi orang yang mengerjakan solat tersebut hanyalah selama mana dia masih berwuduk dan tidak melakukan apa jua perkara yang boleh menyakiti di dalam masjid, seperti mencari barang hilang ataupun meninggikan suara, meludah dan melanggar adab-adab masjid. Jadi ini perkara yang kita perlu ingat. Jaga adab-adab di dalam masjid rumah Allah Ta'ala. Bila kita langgar, kita tidak mematuhi adab-adab di dalam masjid rumah Allah Ta'ala, maka malaikat tidak akan mendoakan lagi. Dia tidak akan dapat pahala. Ini adalah suatu janji yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu yang cukup besar untuk kita teruskan. Dan lagi hayat kita di kandung badan tuan-tuan, ini suatu yang cukup besar, suatu yang telah disediakan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat amalkan di dalam kehidupan kita. Sebelum tangguh tuan-tuan, kalau ada apa-apa ada jadi mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma arhamna bil Qur'anil karim waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al hujjatan lana ya maulana ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al 'asr innal